Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan sampaikan kuliah berkenaan dengan kepentingan perkembangan politik Mesir pada tahun 1948 hingga tahun 1954 dan kesannya kepada Ikhwanul Muslimin. Memandangkan kuliah pada minggu yang kelima ini telah diminta untuk dijalankan secara online. Jadi saya akan membantu pelajar untuk menyampaikan kuliah dan juga memberikan pencerahan tentang topik berkenaan dengan Ikhwan Muslimin. Sebelum saya pergi lanjut, elok kiranya jika saya jelaskan dahulu tentang Mesir. Sebab pada kuliah lepas kita dah belajar tentang Turki. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang topik yang baru, iaitu tentang negara Mesir. Satu perkara yang sinonim dengan Mesir adalah Mesir ini sebagai sebuah negara yang panjang dari segi sejarahnya sejak daripada zaman Firaun lagi. Mesir juga terkenal sebagai di kalangan negara Islam sebagai sebuah negara yang menekankan kepada pendidikan. Sebab kita tahu Universiti Al-Azhar adalah universiti yang paling terkenal di dunia Islam. Pelajar ramai daripada negara-negara Islam datang ke sana untuk belajar ilmu agama. Bahkan orang Melayu juga telah pergi ke sana sejak pemergian secara besar-besaran berlaku sejak daripada abad ke-17 lagi. Dan sedikit sejarah awal Mesir, terutama selepas zaman Islam. Islam hanya datang secara rasmi di Mesir pada 641 apabila ataupun Amr bin As telah datang dan menakluki Mesir. Setelah itu Mesir menjadi sebuah negara Islam. Dan kemudian beberapa kerajaan pernah memerintah Mesir, antaranya dinasti Fatimiyah yang terkenal dengan pengaruh Syiahnya. Dan pelajar jangan terkejut kerana Universiti Al-Azhar yang terkenal dalam kalangan negara Islam itu adalah sebenarnya ditubuhkan ketika zaman dinasti Fatimiyah yang berasal daripada Maghribi, tetapi kemudian telah berkembang sampai ke Tunisia, sampai ke Libya dan akhirnya ke Mesir. Dan sejak daripada abad ke-12, 1171 tepatnya, Mesir diperintah oleh dinasti Ayyubiyah, oleh masa itu Salahuddin Al-Ayyubi lah yang telah memerintah. Dan kemudian yang lain adalah kemudiannya pada abad ke-13 dinasti Mamluk yang asalnya merupakan hamba, yang ramai merupakan hamba dan menjadi tentera dinasti Ayyubiyah, kemudian telah merampah kuasa dan menubuhkan dinasti Mamluk pada 1250 pada abad ke-13. Dan kemudian kerajaan tersebut terus memerintah Mesir sehinggalah abad ke-16, tepatnya 1517 apabila kerajaan Turki Uthmaniyah telah menakluki Mesir bersama-sama dengan wilayah Hijaz. Dan kemudian Mesir, Hijaz dan beberapa lain negara lain telah menjadi taklukan kerajaan Turki Uthmaniyah di bawah Sultan Selim masa itu. Dan Mesir kemudian selepas abad ke-16 ditakluki oleh kerajaan Uthmaniyah, kerajaan itu terus memerintah Mesir sehinggalah pada pertengahan abad ke-18, pada akhir abad ke-18, tepatnya pada 1798, tentera Perancis ini buat pertama kali negara Mesir telah dimasuki dan juga diceroboh oleh penjajah. Pada 1798 apabila tentera Perancis dipimpin oleh Napoleon Bonaparte telah datang dan menakluki Mesir. Dan kemudian berlaku cubaan tentera Uthmaniyah untuk datang untuk membebaskan semula Mesir daripada
cengkaman Perancis. Jadi Sultan Turki Osmaniyah ketika itu Sultan Abdul Majid telah menghantar Muhammad Ali, seorang jurutentera tentera Turki Osmaniyah yang berasal daripada Albania untuk datang bagi membebaskan Mesir daripada pengaruh Turki, daripada pengaruh Perancis. Dan tentera Muhammad Ali ni kebetulan ditakdirkan berjaya menakluki semula dan mendapatkan semula Mesir daripada Perancis. Tetapi nampaknya Muhammad Ali ada agenda lain. Dia telah cuba membebaskan diri daripada pengaruh Turki Osmaniyah dan kemudian telah memerintah Mesir, dan daripada keturunan beliau lah Mesir diperintah oleh keturunan dipanggil sebagai Khodiu ataupun Khedif. Sebenarnya lebih kepada sistem governor awalnya, tetapi kemudian telah menjadi sistem beraja kerana anak-anak dan cucu beliau yang kemudian telah memerintah Mesir sebagai raja, walaupun pada peringkat awal digelar hanya sebagai governor ataupun Khodiu ataupun Khedif. Dan Turki Osmaniyah tidak mengiktiraf kerajaan ini, tetapi dalam beberapa siri peperangan yang berlaku antara Mesir dan juga Turki Osmaniyah, nampaknya tentera Mesir ni menang kerana mereka ada jumlah tentera yang ramai, di samping ada bantuan ketenteraan yang dari segi teknologi tenteraan yang moden. Jadi menyebabkan mereka berjaya mengalahkan tentera Osmaniyah dalam beberapa siri perang, antaranya konflik yang berlaku di tanah Arab pada 1830-an. Masa itu Khedif Muhammad Ali telah menghantar anaknya Ibrahim untuk membebaskan ataupun berperang dengan Turki Osmaniyah, dan dalam siri perang tersebut tentera Osmaniyah kalah kepada tentera Muhammad Ali, menyebabkan akhirnya dominasi Khedif ini agak kuat, dan mereka kemudian terus berpengaruh di Mesir, walaupun tidak diiktiraf secara sebagai kerajaan sah. Dan pengiktirafan secara sah hanya berlaku pada 1867. Ketika itu zaman Khedif Ismail, beliau telah diiktiraf sebagai pemerintah yang sah oleh kerajaan Osmaniyah, dan kemudian Mesir dijajah secara rasmi oleh British pada 1882 apabila berlaku Revolusi Orobi daripada 1879 sehingga 1881. 1882 adalah tarikh rasmi Mesir dijajah oleh British, tetapi pelajar kena faham penjajahan Mesir ini bukanlah dalam erti kata sebenar sebagai tanah jajah British ataupun Crown Colonies sebagaimana diselak di tanah Melayu, tetapi kedudukan Mesir statusnya adalah negeri yang dinaungi oleh British. British tidak mencampuri urusan pentadbiran. Mereka hanya letakkan pegawai British di sana, dan secara umumnya Mesir ketika itu masih dianggap sebagai sebahagian daripada Daulah Osmaniyah secara tidak rasmi. Tetapi ada campur tangan British. Dia berbeza dengan negara-negara yang dijajah secara penuh oleh British. Mesir ini hanya dianggap negeri naungan, berita letakkan pegawainya, tetapi urusan pentadbiran masih diserahkan sepenuhnya kepada penduduk tempatan. Bahkan ada pengaruh Turki dalam kita sebut sebagai pentadbiran Mesir lah ketika itu. Kerana kita lihat apabila Khedif Ismail digulingkan, kemudian Khedif Taufik dinaikkan sebagai Khedif yang baru di Mesir, dilaporkan Sultan Abdul Hamid yang kedua pernah menghantar surat kepada Khedif Ismail agar beliau meletak jawatan, menunjukkan bahawa Turki masih ada pengaruh dalam kerajaan Mesir. Dan kemudian pada tahun 1914 British telah menjadikan Mesir sebagai British Protectorate ataupun negeri naungan lah. Dan pada masa sama British perkenalkan sistem diraja di Mesir apabila Khedif yang asalnya keturunan Muhammad Ali keturunan mereka telah dilantik menjadi raja dengan gelaran raja sebagai King of Egypt, bermula dengan Hussein Kamal pada tahun 14 sehinggalah Kesultanan Mesir berakhir pada tahun 1952. Hussein Kamal sehingga tahun 22. Tahun 22 hingga 26 Mesir diperintah oleh Fuad yang pertama. Fuad ni adik kepada Hussein Kamal lah.
daripada tahun 1936 sehingga 1952 diperintah oleh Raja Farouk yang merupakan Raja Mesir terakhir sebelum Mesir. Beliau digulingkan oleh tentera bebas ataupun disebut sebagai free officers, dipimpin oleh Gamal Abdul Nasir pada tahun 1953. Masa tahun 1953 berlaku satu peristiwa pada 23 Julai yang sering disebut sebagai Revolusi Julai 1952 yang menyaksikan sistem beraja di Mesir ditamatkan, dan kemudian Raja Farouk ni telah lari ke Itali dan terus menetap di sana sebelum meninggal pada tahun 1965. Jadi Mesir kemudian sejak daripada tahun 1953 sampai sekarang Mesir menjadi sebuah negara republik, kerana tiada raja lagi lah. Dan tahun 1919 berlaku satu peristiwa besar, iaitu peristiwa yang dipanggil sebagai Revolusi Mesir tahun 1919 yang menyaksikan masa itu kebangkitan nasionalisme di kalangan rakyat Mesir telah meningkat, menyebabkan mereka telah ada semangat supaya Mesir dibebaskan daripada cengkaman British dan mereka nak memerintah diri. Akhirnya rombongan Sa'ad Zaghlul yang kemudian pernah menjadi Perdana Menteri Mesir telah berjumpa dengan kerajaan British dan berbincang agar Mesir diberikan kemerdekaan. Jadi pada tahun 1922 kerajaan British bersetuju untuk memberikan kemerdekaan kepada Mesir, tetapi bersyarat, iaitu Mesir boleh memerintah sepenuhnya, tetapi hal awal urusan luar, dasar luar dan aspek keselamatan akan terus dipantau oleh British. Dan mereka juga telah tahun 1922 Mesir telah bebas, tetapi dalam konteks yang agak kita bagi longgar, kerana urusan dasar luar dan keselamatan masih ditadbir oleh British. Dan kemudian Mesir terus kita lihat kerajaan Mesir terus memerintah sehinggalah tahun 1936 telah diadakan satu perjanjian dipanggil sebagai Anglo-Egypt Treaty, iaitu kerajaan British dan kerajaan Mesir telah buat satu perjanjian bahawa dalam tempoh 20 tahun daripada tahun 1936 iaitu 1956, daripada 36 tempoh 20 tahun 1956, maka kerajaan British selepas tahun 1956 akan keluarkan sepenuhnya tenteranya. Ini perjanjian yang dibuat itu ketika itulah. Dan kemudian Mesir menjadi sebuah negara republik bermula tahun 1953. Baik, kemudian kita pergi kepada latar belakang ikhwan lah. Elok kiranya kalau kita berkenalan dahulu tentang ikhwan ini. Siapa ikhwan ini? Siapa pengasasnya? Bila diasaskan dan apa perjuangan ikhwan? Baik, Ikhwanul Muslimin, kita pergi kepada nama dahulu. Ikhwanul Muslimin. Kalau dalam bahasa Arab, ikhwan itu maksud dia saudara ataupun persaudaraan. Muslimin Muslim lah. Jadi kalau diterjemahkan istilah Ikhwanul Muslimin kepada bahasa Melayu, bermaksud persaudaraan Islam. Maksud dia sebuah pertubuhan yang menekankan kepada aspek persaudaraan. Ini Dan di kalangan Barat, ikhwan ini sering juga disebut ataupun dikenali sebagai Muslim Brotherhood, persaudaraan Islam. Baik, sebenarnya pelajar, ikhwan ini sebagai merupakan sebuah pertubuhan Islam yang menekankan kepada aspek sosiopolitik, penekanan atau perjuangan lebih kepada aspek sosiopolitik. Sebab itulah dalam ikhwan penekanan diberikan kepada aspek pembentukan peribadi sebagai Muslim yang baik, berpegang kepada Quran Sunnah, berpegang kepada konsep ummah. Dan dalam ikhwan ini penekanan diberikan kepada tiga perkara yang penting dalam manhaj ataupun dalam perjuangan utama ikhwan. Yang pertama usrah. Usrah ni adalah satu, kalau ikut namanya, usrah ini adalah kalau dalam bahasa Arab bermaksud keluarga, tapi bukan bermaksud di situ nak buat satu keluarga sebagainya, tetapi usrah itu satu istilah yang menunjukkan ada satu perjumpaan di kalangan anggota-anggota yang memberi penekanan kepada pembentukan peribadi dan dari segi manhaj dan juga dari segi pemikiran. Jadi usrah ni lebih panggilan nama usrah itu diambil kerana melihat kepada dekatnya hubungan antara anggota-anggota dalam konteks dalam lingkungan kecil ini sebagai sebuah anggota keluarga, usrah. Sebab itu nama usrah itu diambil. Dan usrah ini sebenarnya berasal daripada gerakan ikhwan, yang mana kita lihat kemudian termasuklah di Malaysia juga kemudiannya
gerakan-gerakan Islam di Malaysia ini telah menjadikan elemen usrah ini sebagai elemen penting dalam perjuangan mereka, uh, gerak kerja mereka lah. Misalnya seperti ABIM, memang menjadikan usrah ini sebagai agenda penting untuk pengkaderan ataupun pelantikan. Pengkaderan ni maksud dia menjadikan seorang itu sebagai anggotanya, pengkaderan, anggota ahli itulah. Selain ABIM, PAS, ISMA, JIM, IKRAM dan lain-lain, semua pertubuhan ini kemudian menjadikan usrah sebagai benda penting. Baik, yang pertama tadi saya sebut adalah usrah, yang kedua adalah tarbiyah. Jadi Ikhwan menekankan kepada tarbiyah sebagai konsep penting dalam gerakan mereka. Sebab kita tahu untuk menjadi sebuah gerakan yang mantap, maka perlu diberi penekanan kepada pentarbiahan atau pendidikan ataupun pembentukan peribadi anggotanya. Pentarbiah ni lebih kepada pembentukan peribadi anggota Ikhwan itu, supaya mereka dapat menyerap segala manhaj-manhaj, segala fikrah, pemikiran Ikhwan ke dalam jiwa mereka. Ini Yang ketiga adalah penekanan kepada dakwah. Dakwah ni sama ada kepada Muslim dan non-Muslim. Selama ni kita ingat dakwah hanya kepada non-Muslim. Sebenarnya pelajar, dakwah ada sebenarnya, kalau kita lihat kepada konsep dakwah, ada juga penekanan diberikan kepada dakwah kepada umat Islam, supaya umat Islam lebih kuat berpegang kepada ajaran Islam. Sebab Muslim ni kita tahu tahapnya berbeza. Tahapnya berbeza, dan ada yang kita sebut sebagai Muslim yang baik, Muslim yang kurang berpegang kepada ajaran Islam. Jadi konsep dakwah dalam Ikhwan ni cuba meletakkan anggota Ikhwan itu kembali semula kepada ajaran Islam yang sebenar lah. Dan kemudian yang paling penting juga dalam Ikhwan adalah pengasasnya. Pengasas Ikhwan adalah Hassan Al-Banna, yang nama yang tak asing lagi lah. Pelajar boleh Google dan baca tentang beliau. Banyak tulisan tentang beliau. Hassan Al-Banna ini adalah pengasas kepada Ikhwan, dan Ikhwan ini ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1928, iaitu 4 tahun setelah Kesultanan Uthmaniyah ataupun Khalifah Uthmaniyah telah dihapuskan oleh Mustafa Kemal Atatürk, Presiden Turki, pada tahun 1924. Jadi penubuhan, sebab itulah kalau lihat perjuangan Ikhwan juga tidak dapat lari daripada politik. Ikhwan tidak hanya fokus kepada aspek dakwah kepada Muslim, non-Muslim, kepada penekanan kepada ajaran Islam sebenar, kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah, tapi juga Ikhwan memberi penekanan kepada politik. Sebab itulah pelajar jangan terkejut apabila Ikhwan juga terlibat dalam beberapa siri politik, perang Arab-Israel, konflik dengan kerajaan Mesir, sehinggalah menyebabkan mereka terlampau radikal dan juga agak aktif dalam politik, menyebabkan kemudian timbul konflik antara kerajaan Mesir dengan Ikhwan. Misalnya konflik antara Ikhwan Muslimin dengan pemimpin kerajaan Mesir, iaitu Gamal Abdel Nasir, yang kemudian menjadi Presiden Mesir lah. Jadi kita lihat penekanan latar belakang Hassan Al-Banna sebagai pemimpin lah. Jadi Hassan Al-Banna dilahirkan pada 1906 di Mahmudiyah, di barat Laut Kahirah. Dan ayahnya iaitu Syekh Ahmad bin Abdul Rahman Al-Banna merupakan seorang imam dan guru. Jadi sebab itulah kepribadian beliau ni dihormati, kerana ayah beliau seorang guru dan berjaya membentuk sasiah beliau. Dan beliau dan keluarganya merupakan seorang yang bermazhab Hanbali. Walaupun di Mesir ada yang bermazhab Syafi'i macam kita, tetapi mereka beliau bermazhab Hanbali. Dan pada peringkat awal, Hassan Al-Banna ini dilahirkan zaman mudanya. Ketika zaman mudanya sangat terpengaruh dengan pemikiran Islah yang digerakkan oleh Rashid Ridha dan majalah Al-Manar. Al-Manar ini adalah penerus kepada pemikiran Islah yang digerakkan oleh Jamaluddin Afghani dan Muhammad Abduh. Dan kemudian beliau juga telah terlibat dalam Revolusi Mesir tahun 1919 bersama-sama dengan Sa'ad Zalul. Ketika itu beliau berusia 13 tahun, dan di sinilah permulaan kepada beliau mula terdedah kepada kegiatan politik lah, bercorak politik. Dan
tahun 23 beliau belajar di Darul Ulum dan kemudian sebagai guru dalam bidang perguruan. Kemudian telah tamat pengajian tahun 1927, mula mengajar di Ismailiyah. Dan tahun 1927 juga beliau bagi aktif dalam sebuah pertubuhan dipanggil sebagai Jamiah Asyuban Al-Muslimin pada tahun Jamiah Asyuban Al-Muslimin pada tahun 1927. Dan beliau juga aktif dalam penulisan sebagai seorang pemimpin pengasas Ikhwan. Beliau telah menulis lebih daripada 15 artikel dalam majalah Al-Fath. Majalah Al-Fath ni adalah majalah yang memberi penekanan kepada aspek-aspek islah lah. Dan kita nampak di sini dalam usaha Hasan al-Banna untuk mengislahkan masyarakat, beliau banyak memberi tumpuan kepada beberapa aspek penting. Antaranya adalah penekanan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan beliau juga sangat menekan kepada institusi sosial seperti hospital, klinik, sekolah sebagainya. Sebab itulah kita lihat Ikhwan sehingga sekarang masih menekan kepada aspek ini sebagai satu agenda bagi memastikan pertubuhan mereka terus relevan. Dan kalau kita lihat pada peringkat awal, Hasan al-Banna ni ada kalau tentang idea-idea tentang wanita. Pada peringkat awal Hasan al-Banna agak tertutup sikit berkenaan wanita. Maksud dia wanita ini tidak boleh terlalu bebas kerana jika terlalu bebas menyebabkan fitnah berlaku. Jadi sebab itu pada peringkat awal beliau tidak begitu menggalakkan wanita terlibat dalam gerakan-gerakan Islam ini. Tapi kemudian dah berubah. Tetapi pada masa sama beliau tetap menekankan aspek menghormati wanita. Tetapi nampaknya Hasan al-Banna ini umurnya tidak panjang. Beliau telah ditembak mati pada 12 Februari 1949. Ketika itu beliau berumur 43 tahun, dalam usia sangat muda. Beliau ditembak mati dan dikatakan pembunuhan beliau ini ada kaitan dengan British dan juga kerajaan Mesir yang melihat bahawa Hasan al-Banna ketika itu dikatakan memberi ancaman kepada sistem beraja di Mesir dan juga kepada kerajaan Mesir ketika itu. Kerana anggota Ikhwan sudah terlibat. Sebab pelajar kena faham kenapa Hasan al-Banna ditembak mati. Kerana setahun sebelum itu berlaku satu peristiwa perang Arab-Israel, iaitu negara-negara Arab menghantar tentera bagi membantu orang Palestin mempertahankan tanah air mereka daripada ancaman dan juga usaha Israel ataupun Yahudi untuk tubuhkan negara Israel. Tapi perang itu negara-negara Arab kalah dan negara Israel terus ditubuhkan dan terus kuatlah. Dan disebabkan tindakan Ikhwan yang dilihat cuba cabut tangan dalam politik Mesir menyebabkan akhirnya beliau ditembak mati kerana dianggap mengancam kerajaan Mesir dan juga sistem beraja Mesir ketika itu. Dan satu unit tentang Ikhwan ini Ikhwan ini ketuanya tidak dipanggil sebagai yang dipetua atau pengarah presiden, tetapi dipanggil sebagai General Guide, GG, ataupun sebagai mursyid. Sebab itulah pemimpin Ikhwan disebut sebagai Supreme Guide ataupun mursyid, ataupun kalau di dalam kalangan pertubuhan Islam kadang-kadang dikenali sebagai Mursyidul Am. Sebab itulah dalam PAS misalnya di Malaysia, pemimpin ini dipanggil sebagai Mursyidul Am dan Ikhwan pun sama. Okey, dan mereka dalam Ikhwan ni ada satu organisasi yang tersusun, ketuanya sebagai mursyid dan dibantu oleh Maktab Al-Irsyad. Maktab Al-Irsyad ataupun Guidance Office, pejabat eksekutif yang merupakan satu komiti yang menghimpunkan 15 anggota kanan Ikhwan. Dan mereka juga ada satu jawatan kuasa syura yang dianggotai oleh lebih daripada 1 anggota. Dan sepanjang perjuangan Ikhwan, mereka sering menekankan ataupun memberi tumpuan kepada slogan Islam as the solution, Al-Hallu wal Islam, ataupun Islam sebagai penyelesaian. Sebagai penyelesaian menunjukkan Islam ni sebagai sebuah agama yang sebenarnya berusaha untuk memberi penyelesaian kepada semua aspek kehidupan. Dan
sebenarnya anggota Ikhwan ini, kalau kita lihat, walaupun Ikhwan ini ditubuhkan di Mesir, tapi sebenarnya anggotanya ada di banyak dengan negara Timur Tengah, Syria, Lebanon, Palestin. Di Palestin, Ikhwan ini dikenali sebagai cawangan. Ikhwan ini dikenali sebagai Hamas, di Palestin. Di Arab Saudi, Yaman, Beirut, Kuwait, Iraq dan sebagainya. Dan termasuklah di Asia Tenggara, di Asia Selatan seperti Pakistan, dan juga di negara Asia Tenggara seperti Indonesia. Bahkan dikatakan ada cawangannya di Rusia, di UK dan juga di Eropah, di Iran dan sebagainya, di Afrika Utara. Jadi kita nampak anggota Ikhwan ini ramai dan juga ada cawangan banyak di serata dunia. Sebenarnya Ikhwan ini ketika ditubuhkan tahun 1928 tidaklah popular. Misalnya ada satu laporan yang menyatakan pada tahun 1936 anggotanya hanya berjumlah 800 orang, tetapi jumlah mereka semakin meningkat pada 2 tahun kemudian, iaitu pada tahun 1938, bila daripada 800 orang pada tahun 1936, pada tahun 1938, 2 tahun kemudian jumlah anggota Ikhwan meningkat kepada 200,000 orang. Dan pada tahun 1948, 10 tahun kemudian, anggotanya dilaporkan berjumlah 2 juta orang. Tahun 48 juga bukan hanya anggotanya 2 juta orang, tetapi juga ada lebih daripada 2,000 cawangan di seluruh Mesir, termasuklah di luar negara. Ini menunjukkan bahawa pertubuhan ini pertubuhan yang luar biasa. Ini yang menyebabkan British, kerajaan Mesir, bimbang dengan kewujudan Ikhwan. Dan kebetulan Ikhwan juga merupakan sebuah pertubuhan yang sangat popular di kalangan negara-negara Timur Tengah. Bahkan ramai juga di kalangan anggotanya merupakan golongan kelas menengah, yang tertarik dengan perjuangan Hassan al-Banna dan Ikhwan. Okey, dan Ikhwan ini kemudian menjadi pertubuhan yang berpengaruh di Mesir. 1936 misalnya, mereka telah terlibat dalam revolusi Arab di Palestin sejak tahun 30-an lagi belajar, dan juga telah terlibat dengan usaha menentang British yang kemuncaknya pada tahun 1948. Apabila Ikhwan telah terlibat, anggota Ikhwan dihantar ke Palestin untuk berjuang mempertahankan Palestin. Dan tahun yang sama juga, buat pertama kali Ikhwan ini, dalam sejarahnya pelajar Ikhwan beberapa kali pernah digantung keahliannya, digantung. Pertubuhan ini diharamkan, dianggap pertubuhan yang haram. Pertama tahun 48 apabila berlaku satu peristiwa pada bulan Disember akibat daripada cubaan bunuh yang dilakukan terhadap Perdana Menteri Mesir Mahmud Nokrasi Pasha, menyebabkan anggota Ikhwan telah ditahan dan juga Ikhwan telah diharamkan sekali lagi pada tahun 1994, pada bulan Januari, apabila berlaku demonstrasi pelajar. Sebab Ikhwan ini sangat terkenal di kalangan pelajar universiti, menyebabkan Nasir, Gamal Abdul Nasir ketika itu telah mengambil pendekatan untuk menangkap anggota Ikhwan dan Ikhwan telah diharamkan ketika itu. Okay, kita pergi kepada Ikhwan ini belajar. Dia tidak hanya terlibat dalam politik, tidak hanya terlibat dalam kegiatan sosial seperti penubuhan sekolah dan sebagainya. Mereka juga terlibat dalam kegiatan penerbitan akhbar dan majalah, antara akhbar dakwah yang merupakan antara suara rasmi Ikhwan lah. Dan mereka juga memajukan pendidikan, menyediakan kelas tuition, dan juga menerbitkan akhbar dan sebagainya. Dan satu yang menarik tentang Ikhwan ini adalah dari segi perwatakan pengasasnya, Hassan al-Banna. Hassan al-Banna ini kenapa, apa rahsia Ikhwan dalam tempoh yang sekejap anggotanya bertambah? Antaranya ialah disebabkan peribadi Hassan al-Banna sendiri sebagai seorang yang berlatar belakangkan guru, ayahnya seorang imam, ada pendidikan agama yang mantap, dan beliau telah berjalan, banyak berdakwah, pergi ke banyak tempat, ke tempat-tempat awam untuk berdakwah, mengajak umat Islam kembali semula pada ajaran Islam. Sebab itulah ada tulisan-tulisan menyatakan Hassan al-Banna juga pernah pergi sampai ke kelab-kelab malam. Tapi bagi saya ini satu tafsiran yang agak salah, sebab sebenarnya
yang dimasukkan. Takrifan kelab malam itu tidak begitu tepat, sebab budaya orang Mesir sebenarnya mereka suka minum di luar-luar, di kedai-kedai yang meletakkan kursi dan meja di luar dan sebagainya, untuk minum kopi, yashribul qahwah. Mungkin pentafsir atau penterjemah itu mentafsirkan tempat itu sebagai kelab malam, sebenarnya lebih kepada tempat-tempat minum, sebab di Mesir banyak tempat minum. Rakyat Mesir ni suka bersosial, bercakap, berbual. Jadi Hassan al-Banna sering ke tempat-tempat begini untuk berdakwah, jadi bukan kelab malam lah. Okey, pimpinan Ikhwan ini setakat ini ada 8 orang lah. Bermula dengan Hassan al-Banna tahun 28 sehingga beliau ditembak mati pada tahun 1949, dan daripada tahun 49 hingga tahun 1972 kepimpinan Ikhwan diambil alih oleh Hassan Hudaibi, seorang bekas peguam yang kemudian dilantik sebagai sebagai Mursyidul Am. Dan daripada tahun 72 hingga 86 Mursyidul Amnya adalah Umar Al-Tilmisan. Daripada 86 hingga 96 pemimpinnya adalah Muhammad Hamid Abdul Nas. Daripada tahun 1996 hingga 2002 penggantinya adalah Mustafa Mashhur. Mustafa Mashhur ni anak kepada seorang pemimpin Ikhwan jugalah, daripada tahun 96 hingga 2002. Mustafa Mashhur daripada tahun 2002 hingga 2004. Ma'mun Al-Hudaibi, anak kepada Hassan Hudaibi, menjadi Mursyidul Am. Daripada tahun 2004 hingga 2010 Mehdi Akif menjadi yang dipetua ataupun menjadi Mursyidul Am. Dan kemudian Muhammad Badiq lah daripada tahun 2010 sampailah sekarang. Ikhwan ketika ini sebenarnya pelajar dianggap pertubuhan haram oleh kerajaan Mesir, tetapi satu yang pelajar kena faham, Ikhwan kalau ikut kepada sejarah penubuhan mereka daripada tahun 1928 sehingga sekarang, mereka sebenarnya telah berdepan dengan pelbagai ujian, terutama daripada tahun 48 hingga 54, yang mana sebenarnya pelajar pengalaman berjumpa ataupun berdepan dengan ujian-ujian yang berat daripada tahun 48 hingga 52 inilah sebenarnya satu pengalaman penting yang dihadapi oleh Ikhwan, yang menyebabkan mereka masih boleh terus bertahan sehingga sekarang. Sebab tu saya percaya walaupun beberapa siri penentangan, tekanan oleh kerajaan Mesir sekarang, Jeneral Al-Sisi yang menjadi Presiden Mesir telah menekan Ikhwan, tetapi saya percaya pengalaman mereka sangat banyak. Mereka telah berdepan dengan ujian sangat berat pada tahun 48 hingga 54, menyebabkan bagi saya mereka disebabkan pengalaman-pengalaman ini, mereka bagi saya masih boleh bertahan. Setakat apa yang berlaku sekarang ini sebenarnya tidak begitu berat berbanding apa yang pernah mereka lalui dulu daripada tahun 48 hingga 54. Baik pelajar, kita pergi kepada perkembangan politik Mesir daripada tahun 1948 sehingga tahun 54 dan kesannya pada Ikhwan Muslimin. Bermula yang pertama saya akan jelaskan secara ringkas. Pelajar kalau nak tahu lanjut boleh baca slide saya lah, ataupun baca buku-buku yang disenaraikan lah. Baik, yang pertama adalah baik pelajar, apa ujian pertama dihadapi oleh Ikhwan yang menyebabkan mereka masih boleh bertahan sehingga sekarang? Baik, yang pertama adalah peristiwa Perang Arab Israel tahun 48, yang mana ketika itu Ikhwan merupakan anggota atau pertubuhan gerakan Islam yang paling berpengaruh di Mesir. Pelajar sebenarnya ada lebih daripada banyak sebenarnya pertubuhan gerakan Islam yang bermazhab Salafi dan sebagainya, yang menekan kepada Salafi. Tapi Ikhwan anggota adalah pertubuhan Islam yang paling berpengaruh di Mesir. Tahun 48 misalnya, ketika itu berlaku perang Arab Israel antara Israel dengan negara-negara Arab. Kenapa perang ini berlaku? Perang ini berlaku kerana dia ada kaitan dengan usaha Barat, terutama British, yang telah memberi kebenaran kepada orang-orang Yahudi menubuhkan negara Israel di tanah Palestin. Ini bermula sejak daripada kebangkitan Arab 1916. 1917 mereka mendapatkan Baitul Maqdis, dan kemudian 17 juga mereka telah mengeluarkan Deklarasi Balfour yang menyebabkan Deklarasi Balfour ni penting. Kenapa pelajar? Sebab
memberi kebenaran. Sebenarnya satu peristiharan bahawa kerajaan British memberi kebenaran kepada orang Yahudi untuk mewujudkan penempatan bahkan mungkin negara di tanah di tanah Jerusalem ini ni. Jadi dalam perang Arab Israel tahun 48, Ikhwan menjadi salah satu daripada anggota yang dihantar ke sana. Bahkan dikatakan pelajar ketika itu kerajaan Mesir juga telah memberi bantuan ketenteraan. Sebab kita tahu Ikhwan ni asalnya pertubuhan bercorak pendidikan, sosial. Mereka bukanlah sebuah pertubuhan bercorak senjataan dan politik. Tapi kemudian setelah Ikhwan mengambil pendekatan untuk juga terlibat aktif dalam politik, maka kerajaan Mesir telah dan usaha menambah jumlah anggota tentera, telah menghantar anggota Ikhwan ke Palestin ataupun ke Baitul Maqdis untuk menentang Israel. Dan mereka juga telah dilengkapkan dengan senjata-senjata moden. Ini buat pertama kali sebenarnya pelajar penglibatan Ikhwan dalam sebuah gerakan politik dan gerakan bersenjata. Terlibat dalam perang Arab Israel. Tetapi kemudian kalau kita lihat, Ikhwan sebenarnya sebelum itu telah menubuhkan pasukan bersenjata Ikhwan. Tapi sebenarnya ramai pengkaji telah mengkritik sebenarnya tindakan Hassan al-Banna menubuhkan pasukan bersenjata Ikhwan sebagai permulaan kepada tekanan pada Ikhwan yang akhirnya anggota ditahan, dilucutkan ke warganegaraan, digantung, dipenjarakan. Bahkan pertubuhan ini juga beberapa kali diharamkan kerana adanya usaha-usaha radikal seperti ini. Lepas tu ada pihak menyatakan sebenarnya tindakan Hassan al-Banna memperkenalkan pasukan bersenjata Ikhwan ini sebagai satu kesilapan. Jika tidak ada, mungkin Ikhwan masih boleh bertahan. Jadi dalam perang Arab Israel itu, Raja Farouk, Raja Mesir ketika itu telah menghantar sekitar 20,000 orang tentera termasuk anggota Ikhwan. Sekitar tak ramai pun, dalam 30-40 orang. Tetapi mereka dilengkapkan dengan senjata lah. Dan tetapi dalam perang itu kita tahu bahawa tentera Arab telah kalah kepada Israel, dan kemudian Mesir juga kalah. Jadi dilaporkan ada masalah bermula apabila ada anggota Ikhwan yang cuba memburuk-burukkan sistem beraja Mesir dan juga kerajaan Mesir, yang menyatakan bahawa punca kekalahan ini adalah disebabkan kerajaan Mesir dan sistem beraja lah. Itu puncanya. Jadi ini yang pertama. Jadi sebenarnya pengalaman terlibat dalam gerakan senjata ini mempengaruhi peristiwa-peristiwa lain yang akan berlaku kemudian. Yang kedua adalah pengharaman Ikhwan Simin dan pembunuhan Mahmud Nokrashi. Mahmud Nokrashi ini adalah Perdana Menteri Mesir daripada tahun 45 hingga 48. Masalah bermula pada 8 Disember 1948 apabila Mahmud Nokrashi, Perdana Menteri Mesir, telah bertindak mengharamkan Ikhwan. Kenapa Ikhwan ini diharamkan? Ada tulisan menyatakan Ikhwan diharamkan kerana ketika itu kerajaan Mesir melihat Ikhwan sudah berpengaruh dan mungkin mengancam kedudukan kerajaan Mesir. Kerana Ikhwan ini ramai rakyat Mesir yang daripada kelas bawah, kelas sederhana yang menjadi anggota. Ini yang dibimbangkan oleh kerajaan Mesir. Bahkan juga isu ini juga ada kaitan dengan mungkin ada tulisan menyatakan campur tangan Raja Mesir iaitu Raja Farouk yang telah mempengaruhi kerajaan Mesir agar membuat satu tindakan yang keras terhadap Ikhwan sebagai satu pengajaran kepada mereka yang dilihat cuba mengancam institusi diraja dan kerajaan Mesir ketika itulah. Dan selepas diharamkan, 32 anggota Ikhwan juga telah ditahan, dan kebetulan mereka ditahan tidak ditahan dalam keadaan kosong. Kebetulan mereka ditahan bersama dengan senjata, bahan letupan dan dokumen-dokumen. Jadi penahanan ini telah menjadi satu bukti bahawa Ikhwan sebagai sebuah pertubuhan yang bahaya kerana menyimpan senjata, alat letupan dan sebagainya. Tetapi sebenarnya satu perkara yang pelajar kena faham, sebenarnya 32 anggota yang ditahan itu sebenarnya antaranya adalah mereka yang pergi berjuang menentang Israel dalam perang Israel tahun 48, dan mereka mendapatkan senjata ini daripada kerajaan Mesir sendiri. Jadi kemudian mereka ditahan kerana menyimpan senjata itu. Jadi kita nampak di sini seolah-olah ada pakatan yang cuba memanipulasi ataupun cuba menekan Ikhwan dengan memberi senjata, kemudian mereka menangkap atas dakwaan anggota Ikhwan menyimpan senjata.
Jadi semacam ada satu konflik di sinilah. Tetapi Hassan al-Banna tidak ditahan ketika itu kerana tiada bukti yang mengaitkan beliau dengan gerakan tadi. Jadi sebenarnya pelajar, akibat daripada tindakan 8 Disember 1948, 8 Disember 1948, ketika itu Mahmud Nokroshi telah menghadapkan Ikhwan. Pada 28 Disember 1948, 20 hari kemudian pelajar, berlaku satu peristiwa besar apabila pada 28 Disember 1948 akhirnya Perdana Menteri Mesir iaitu Mahmud Nokroshi telah ditembak mati oleh seorang pelajar bernama Abdul Majid Ahmad Hassan yang merupakan pelajar bidang veterina di Universiti Raja Fuad yang pertama. Sekarang Universiti Raja Fuad pertama ini telah ditukar nama kepada Universiti Kahirah. Dilaporkan Abdul Majid ini adalah anggota pasukan bersenjata Ikhwan. Jadi beliau yang telah menembak dan akhirnya dikatakan Abdul Majid ini telah menyamar sebagai anggota polis dan telah menembak mati Mahmud Nokroshi, Perdana Menteri Mesir. Dan peristiwa ini telah menggemparkan kerana telah memberi satu gambaran buruk kepada Ikhwan bahawa mereka kini sudah menjadi sebuah gerakan bersenjata yang berbahaya. Dan pengganti kepada Mahmud Nokroshi, Ibrahim Abdul Hadi yang menjadi Perdana Menteri Mesir daripada tahun 48 hingga 49 telah meneruskan tradisi dan juga usaha untuk menekan Ikhwan. Dilaporkan Ibrahim telah mengadakan kerjasama dengan Raja Farouk bagi memastikan Ikhwan tidak lagi berpengaruh. Dan telah anggota Ikhwan telah ditangkap, mereka juga telah merampas banyak harta-harta dan juga barang milik Ikhwan. Dan kemuncaknya adalah pada tahun 1949, tepatnya pada 12 Februari 1949, apabila pemimpin Ikhwan yang disanjungi, dihormati dan disayangi ini, Hassan al-Banna, telah ditembak mati di depan pejabat Jamiah Asyuban Al-Muslimin pada waktu malam. Dilaporkan banyak sebenarnya tulisan yang menceritakan peristiwa ini. Banyak tulisan yang melaporkan sebenarnya ini sebagai satu pembunuhan Hassan al-Banna dilakukan oleh polis rahsia Mesir yang telah mendapat arahan daripada Raja Farouk agar Hassan al-Banna ditembak mati dan dibunuh kerana Hassan al-Banna pengaruhnya kuat. Jadi disebabkan bermula tahun 48 Raja Farouk yang melihat Ikhwan ini cuba mengancam kedudukan raja, mengkritik sistem raja, mengkritik kerajaan Mesir, menyebabkan Raja Farouk berasa tidak selamat dan mengarahkan pasukan polis polis rahsia Mesir membunuh. Sebab apa belajar? Sebab ada satu tulisan menyatakan bahawa ketika Hassan al-Banna dibunuh, dilaporkan sahabat bersama-sama dengan Hassan al-Banna itu sempat mengambil nombor kenderaan yang selepas ditembak, Hassan al-Banna ditembak, pembunuh itu masuk ke dalam kereta dan lari, dan dia sempat mengambil nombor plate kenderaan tersebut, dan bila disemak, kereta itu sebenarnya milik seorang pegawai polis rahsia Mesir. Jadi di sini kita boleh buat kesimpulan bahawa kemungkinan kerajaan Mesir dan juga Raja Farouk juga terlibat dalam pembunuhan Hassan al-Banna yang dilihat berpunca daripada pengaruh Hassan al-Banna menyebabkan mereka berasa terancam. Akhirnya pendekatan membunuh Hassan al-Banna. Laporkan Hassan al-Banna ini ketika ditembak, dia telah dibawa ke hospital berdekatan. Tetapi dalam tulisan tersebut menyatakan Hassan al-Banna ketika itu belum meninggal dunia, dan keadaan parah ditembak. Kemudian diletakkan di atas satu katil troli bergerak itu. Kemudian dilaporkan sahabat beliau ini telah meminta jurawat dan pasukan perubatan, doktor sebagainya untuk merawat. Tapi nampaknya seorang pun tidak mahu datang menolong. Hassan al-Banna dibiarkan mati sakit di situ dan akhirnya meninggal dunia tanpa sebarang rawatan. Jadi tulisan itu juga menyatakan kemungkinan pasukan perubatan di hospital tersebut juga telah diarahkan agar jangan membantu Hassan al-Banna.
jika ditembak dan sebagainya. Jadi seolah-olah ada ugutan pada mereka menyebabkan Hassan al-Banna akhirnya telah meninggal dunia. Dan yang paling tragis juga pelajar, dah mati ni, pemimpin dah mati pun, ketika nak dikebumikan dilaporkan polis telah mengarahkan bahawa hanya keluarga terapat saja yang boleh hadir. Antaranya adiknya Abdul Rahman al-Banna dan sebagainya. Yang dibenarkan hadir, orang lain tidak dibenarkan hadir. Begitu takutnya polis kepada Hassan al-Banna sehingga yang dah mati pun masih ditakuti kan. Jadi Hassan al-Banna dikebumikan dengan tergesa-gesa oleh adiknya dan beberapa ahli keluarga terdekat sahaja dibiarkan, isteri dan anaknya. Tetapi ini menunjukkan bahawa kerajaan sangat risau dengan kedudukan beliau sebagai sebuah pemimpin sebuah pertubuhan Islam. Jadi Hassan al-Banna ini selepas dia meninggal dunia ditembak mati, kepimpinan Ikhwan tidak terus diganti, tetapi telah dipimpin oleh 3 pemimpin interim lah. Sebab di Malaysia ni interim ni nama yang terkenal terutama pada bulan Februari yang lepas setelah Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad minta jawatan sebelum dilantik beberapa hari sebagai Perdana Menteri interim. Dan dalam Ikhwan pun sama, selepas Hassan al-Banna dibunuh, kemudian ada beberapa pemimpin yang menjadi pemimpin interim, antaranya 3 orang adik Hassan al-Banna iaitu Abdul Rahman al-Banna dan 2 orang pemimpin lain iaitu Salah Ashmawi dan juga Hassan al-Bakuri. 3 orang pemimpin ini dilantik sebagai pemimpin interim lah sementara. Baik pelajar, yang ketiga adalah satu peristiwa yang penting yang juga telah menyebabkan masalah perpecahan berlaku dalam Ikhwan. Ini berlaku pada tahun 1951, tepatnya pada bulan Oktober 1951. Akhirnya satu mesyuarat telah diadakan untuk memilih siapa Musyirah Am yang baru. Jadi ketika itu majoriti anggota telah melantik Hassan al-Hudaibi sebagai Musyirah Am Ikhwan yang baru menggantikan Hassan al-Banna. Siapa Hassan Hudaibi ni pelajar? Hassan Hudaibi ni sebenarnya seorang bekas hakim yang telah berpencen, kemudian telah melibatkan diri dalam gerakan Ikhwan, dan beliau ni berwatak lembut dan seorang yang sangat sederhana. Tetapi nampaknya pelantikan Hassan Hudaibi tidak mendapat sokongan semua anggota Ikhwan. Ada segelintir anggota Ikhwan yang tidak bersetuju dengan pelantikan Hassan Hudaibi. Yang pertama kerana latar belakang beliau. Sebab sebenarnya jawatan kuasa yang memilih Hassan Hudaibi ada 3. Mereka ada 3 hujah yang menyebabkan mereka memilih Hassan Hudaibi. Yang pertama adalah kerana latar belakang beliau sebagai hakim. Jadi disebabkan latar belakang tadi mungkin boleh membantu Ikhwan yang sedang berdepan dengan beberapa kes mahkamah. Yang kemudian beliau ni seorang yang sangat lembut, diharap boleh menyatukan pelbagai cabang. Sebab dalam Ikhwan yang pelajar ada golongan ekstremis, ada golongan sederhana, ada golongan salafi, ada golongan konservatif dan sebagainya, ada golongan sosialis. Jadi diharapkan latar belakang Hassan Hudaibi ini boleh membantu beliau menyatukan semula Ikhwan Dan beliau juga dilaporkan ada hubungan baik dengan istana yang diharapkan boleh mengendurkan tekanan terhadap Ikhwan. Jadi 3 alasan ini diberikan. Tapi nampaknya mereka yang tidak menyokong Ikhwan, menyokong Hassan Hudaibi ini telah menolak. Kerana alasannya beliau ni sangat baru dalam Ikhwan, bukan di kalangan anggota pengasas Ikhwan, bukanlah seorang yang berkaliber, pandai berpidato, pandai mempunyai karisma, dan beliau ni terlalu berlembut. Jadi bagi segelintir anggota Ikhwan, sikap ini ataupun perwatakan ini tidak begitu baiklah. Dan beliau juga ada hubungan baik dengan istana, bahkan latar belakang beliau yang datang daripada keluarga yang berada tidak begitu sesuai dengan perjuangan Ikhwan Muslimin lah. Ini pandangan mereka. Jadi tindakan pelantikan Hassan Hudaibi ini telah mencetuskan satu polemik dalam kalangan anggota Ikhwan lah. Dan satu lagi adalah peristiwa yang dipanggil sebagai revolusi Iraq Julai, revolusi Julai 1952 yang berlaku tahun 52. Revolusi 1952, revolusi 1952 ataupun kadang-kadang disebut sebagai revolusi Julai 1952. Kenapa? Apa penting revolusi ini? Revolusi Julai 1952 ini adalah revolusi penting, yang mana revolusi inilah yang telah menamatkan pemerintahan beraja di Mesir apabila pada 23 Julai
tentera Free Officers. Free Officers ni pelajar adalah pertubuhan sulit yang diwujudkan oleh pegawai tentera muda ataupun pegawai tentera yang baru, yang disebut sebagai junior, pegawai junior dalam kalangan anggota tentera Mesir, yang mana mereka telah wujudkan pertubuhan ini dengan matlamat nak menamatkan sistem beraja yang dianggap lemah, dan mereka nak perkenalkan sistem republik yang berbentuk presiden. Jadi anggota ni mereka telah berjuang sejak akhir tahun 1940-an lagi. Dan mereka juga berjuang selain itu, Free Officers ni berjuang untuk menamatkan sistem beraja yang dianggap korup, tidak lagi menjaga hak rakyat, sibuk dengan kemewahan, rajanya mewah, tapi rakyat masih susah, makanan tak ada, tiada kerja sebagainya. Jadi antara anggotanya adalah Jeneral Muhammad Najib yang merupakan Jeneral Tentera Mesir masa itu. Dan sebenarnya di sebalik Free Officers ini ramai yang tidak sedar bahawa sebenarnya mastermind ataupun arkitek kepada Free Officers ini adalah Gamal Abdul Nasir ketika dia menjadi seorang pensyarah ataupun tenaga pengajar di Kolej Ketenteraan Mesir bersama dengan sahabat baiknya Anwar Sadat lah, yang mana kita tahu Anwar Sadat menggantikan Gamal Abdul Nasir sebagai Presiden Mesir pada tahun 1970 selepas beliau meninggal dunia. Jadi peristiwa 23 Julai menyebabkan akhirnya Raja Farouk, raja terakhir Mesir, terpaksa lari ke Itali, ke Rom pada 26 Julai 1952, dan pada 2 hari kemudian pada 28 Julai 1952 Jeneral Muhammad Najib, bukan Najib Malaysia ni, Najib lain, Najib, memang nama Najib ni juga nama yang popular di Timur Tengah. Jeneral Muhammad Najib ni pegawai tentera yang kemudian sebenarnya kalau kita melihat kepada sejarah perjuangan Ikhwan dan juga kemudian kaitannya dengan Free Officers, sebenarnya Muhammad Najib ini sebenarnya telah dilantik sebagai antara anggota Free Officers kerana ketika itu arkiteknya iaitu Gamal Abdul Nasir melihat bahawa perlu ada seorang yang berpengaruh dan senior dalam pertubuhan ini agar mereka mendapat bantuan dan pertolongan. Jadi Gamal Abdul Nasir bersetuju bahawa Muhammad Najib dilantik juga sebagai anggota Free Officers bagi membolehkan usaha mereka menggulingkan kerajaan berjaya. Dan sebenarnya Free Officers ini peringkat awal hanya jumlahnya 50 orang, tapi telah meningkat. Pengasas kepada Free Officers ini adalah Abdul Munim Abdul Rauf, antara anggotanya adalah Muhammad Najib dan juga Gamal Abdul Nasir. Tapi Gamal Abdul Nasir ni yang sebenarnya menjadi pemimpin dan berpengaruh dalam gerakan Free Officers ini, akhirnya telah menggulingkan. Jadi kita lihat peringkat awal Free Officers ni tidak begitu. Free Officers ni adalah pegawai bebas. Maksudnya mereka tidak terikat dengan kerajaan lah. Jadi pada peringkat awal Free Officers ini cuba mewujudkan sebuah pemerintahan yang bercorak rakyat ataupun pro rakyat, walaupun kita tahu Free Officers ini pada peringkat awal tidak begitu berpengaruh. Dan kemudian apabila mereka mendapat kuasa, mereka telah mengambil satu pendekatan yang drastik apabila cuba menyokong Ikhwan, yang mana mereka tahu Ikhwan ni sangat berpengaruh di kalangan rakyat Mesir. Jadi untuk mendapat sokongan rakyat Mesir, mereka kena pegang Ikhwan ni. Itulah kemudian walaupun Ikhwan tidak terlibat langsung dalam revolusi 23 Julai 1952, tetapi Ikhwan kemudian telah dijemput untuk menjadi anggota kabinet. Misalnya Hasan Al-Bakuri telah dilantik sebagai anggota Menteri Wakaf, walaupun pimpinan Ikhwan Simi tidak bersetuju. Mereka hantar 3 nama tetapi hanya Hasan Bakuri dipilih, dan Hasan Bakuri menerima pelantikan tersebut menyebabkan beliau telah dipecat daripada Ikhwan kemudiannya. Dan juga Rashad Mohanna yang menjadi anggota Majlis Revolusi Kerajaan Mesir juga merupakan anggota Ikhwan. Jadi
kemudian kita lihat masalah bermula apabila Prophysus menjadi kerajaan dan telah memperkenalkan beberapa dasar yang berkaitan dengan rakyat Mesir lah. Misalnya dasar tanah. Ketika awal Prophysus menjadi kerajaan, mereka telah memperkenalkan satu dasar, iaitu dasar rancangan reformasi tanah, yang mana mereka cuba membantu rakyat Mesir yang tiada tanah supaya mereka diberikan tanah dan mereka boleh mengusulkan tanah tersebut. Jadi rancangan awal Ikhwan adalah Prophysus. Rancangan awal mereka nak memberikan 200 fedan. Satu fedan ni bersamaan dengan 1.038 ekar tanah. Jadi sekitar 200 ekar lah mereka nak bagi kepada rakyat Mesir, terutama petani miskin lah, untuk diusahakan. Tapi nampaknya permulaan masalah berlaku apabila Ikhwan tidak bersetuju dengan tindakan tadi. Jadi mereka mencadangkan agar bukan 200 tetapi 500 fedan diberikan. Tapi ini tidak disetujulah. Bahkan konflik juga masalah bermula apabila saya sebut tadi Najib ini ketika itulah ketika Najib jadi presiden, Gamal Abdul Nasir ini berpendapat bahawa perlu juga dilantik seorang wakil daripada Ikhwan menjadi anggota kabinet. Pada peringkat awal Muhammad Najib sebagai presiden Mesir ini menolak, tapi diyakinkan oleh Nasir lah. Jadi Nasir telah mengemukakan cadangan, meminta agar Ikhwan mengemukakan 3 nama. Jadi Hassan Hudaibi memberikan 3 orang nama. Yang pertama 3 nama. Yang pertama adalah Hassan Bakuri, Salah Asmawi dan juga Munir Ad-Daulah. Tetapi nampaknya Nasir hanya memilih seorang saja, Hassan Al-Bakuri. Jadi ini telah menyebabkan Ikhwan tidak bersetuju. Mereka nak 3 orang ada dalam kabinet tersebut. Akhirnya Hassan Hudaibi bersama dengan Ikhwan mengambil keputusan agar Hassan Al-Bakuri tidak menerima tawaran tersebut. Tapi nampaknya Hassan Al-Bakuri berkeras untuk menerima jawatan tawaran tersebut, dan akhirnya beliau dilantik sebagai Menteri Wakaf. Dan impaknya adalah Ikhwan menganggap Hassan Bakuri tidak mematuhi arahan daripada Ikhwan, menyebabkan Hassan Bakuri telah dipecat. Dan sebenarnya tindakan ini telah mewujudkan masalah dalaman di dalam Ikhwan lah. Tetapi pada masa yang sama, tindakan ini juga telah dilihat sebagai satu usaha sebenarnya. Dianggap, ada ramai pihak menganggap ini sebagai satu usaha Gamal Abdul Nasir untuk memecahkan Ikhwan daripada dalam dengan mewujudkan masalah kepimpinan di dalam pertubuhan inilah. Dan masalah bermula apabila juga pada bulan Oktober 1952, beberapa bulan selepas Prophysus membentuk kerajaan, salah seorang anggota Ikhwan, Rashad Muhanna, telah dilantik menjadi anggota Majlis Berurusan. Tetapi kemudian pada bulan Oktober 1952 beliau telah dipecat kerana dilaporkan beliau cuba melaksanakan perlembagaan Islam di Mesir. Dan pada bulan Januari 1953 beliau, Rashad Muhanna, telah dibicarakan dan dikenakan hukuman penjara kerana dikatakan cuba menubuhkan negara Islam. Jadi 3 konflik tadi, masalah tanah, juga masalah pelantikan anggota kabinet Hassan Bakuri dan juga Rashad Muhanna, ini telah menguruhkan hubungan ini. Dan tahun 1953 masalah juga berlaku apabila 2 tahun kemudian, tahun Oktober 1951, Hassan Hudaibi dipilih sebagai Musyidul Am Ikhwan. 2 tahun kemudian, sebab pelantikan ini biasanya selama 2 tahun. Bulan Oktober 1953 sekali lagi pemilihan dibuat, dan pemilihan pada bulan Oktober 1953 ini juga dimenangi oleh Hassan Hudaibi, dan timbalan Musyidul Am adalah Abdul Qadir Audah. Dan tindakan ini menyebabkan pemimpin yang anti kepada Hudaibi mengambil pendekatan untuk menentang. Antaranya adalah Salah Asmawi yang mengambil tindakan bersama-sama dengan penyokongnya yang telah tidak setuju dengan pelantikan semula Hassan Hudaibi. Apa yang Salah Asmawi dan pengikut dia buat? Mereka telah merampas
ibu pejabat Ikhwan dan juga memaksa Hassan Hudaibi meletak jawatan. Tetapi kebetulan tindakan mereka tadi berjaya dipatahkan dan akhirnya beberapa pemimpin yang terlibat dengan cubaan rampasan kuasa tadi telah dipecat, antaranya Salah jadilah Muhammad Al-Ghazali dan Syed Sabiq. Syed Sabiq ni seorang pemimpin Ikhwan yang banyak menulis tentang buku-buku tentang gerakan Islam, tentang Islam, pemikiran Islam dan sebagainya. Ada banyak buku beliau diterjemahkan dalam bahasa Melayu lah dan sebagainya. Jadi beberapa orang disebabkan tindakan tadi telah menyebabkan 3 pemimpin tadi telah dipecat, dan ini telah menyemarakkan lagi masalah pergolakan dalam Al-Ikhwan lah. Nampaknya Nasir Gamal Abdul Nasir sebagai seorang daripada pemimpin kanan kerajaan menganggap tindakan tersebut sebagai satu yang baik untuk masa depan politik beliau, kerana nampaknya usaha beliau untuk memecah belahkan Ikhwan kelihatan berjaya. Sebab tu ada pihak menyatakan mungkin Nasir ni telah berbincang dan menyokong tindakan Salah Asmawi dan pengikut ni untuk menentang Hassan Hudaibi lah. Jadi nampaknya peristiwa pada tahun 53 ini telah menyebabkan masalah dalam Ikhwan semakin serius lah. Dan tahun 54 adalah tahun kemuncaknya apabila pada awal tahun 1954 pada bulan Januari berlaku satu peristiwa penting apabila Ikhwan ni adalah gerakan yang sangat berpengaruh di universiti. Ramai pelajar kampus menjadi anggota Ikhwan. Jadi pada 12 Januari 1954 ketika itu berlaku pergaduhan antara pelajar Universiti Raja Universiti Kahirah yang asalnya bernama Universiti Raja Fuad yang pertama, ditukar nama kepada Universiti Kahirah. Pelajar Universiti Kahirah ini yang pro kepada perjuangan Ikhwan telah bergaduh dengan kumpulan pelajar yang pro kepada Majlis Revolusi yang dipimpin oleh Free Officers. Akhirnya pergaduhan ini telah menyebabkan berlaku masalah apabila pergaduhan yang berskala besar ini telah menyebabkan kekecohan berlaku di universiti lah. Sebab apa? Sebab ketika itu lapukan Ikhwan mengambil pendekatan untuk mengisytiharkan mereka sebagai sebuah parti politik. Jadi ini telah menyebabkan masalah berlaku. Jadi antara yang dilaporkan ketika itu antara yang berdemonstrasi mewakili Ikhwan adalah Yusuf Al-Qadawi, nama yang tak asing lagi, seorang pemimpin, seorang ulama besar lah yang sekarang ni berlindung di luar daripada Mesir. Asalnya dia adalah seorang pelajar Ikhwan yang juga pernah terlibat dalam demonstrasi tahun 54 ini, dan Nawab Sakhawi lah yang juga terlibat. Dan dilaporkan ketika itu ada pemimpin yang radikal ni Ikhwan yang radikal ini telah membakar bendera Mesir. Jadi kerajaan mengambil pendekatan menyebabkan apa? Akhirnya polis datang menangkap lebih daripada 450 orang anggota Ikhwan di kalangan pelajar ini, dan tindakan tersebut juga menyebabkan semua polis telah menangkap bukan sahaja pelajar yang terlibat tadi, semua anggota Majlis Syura Ikhwan dan juga termasuklah pemimpin Mursyidul Amnya Hassan Hudaibi ditangkap. Dan lebih terajah lagi pada bulan Januari 1954 ini juga Ikhwan buat pertama kali kedua telah diharamkan. Pertama tadi tahun 48 ketika zaman Mahmud Naqrashi. Yang kedua adalah tahun 54 ini, zaman Jenerali Muhammad Najib lah, yang mana dia mengambil pendekatan mengharamkan Ikhwan kerana menghuru-harakan negara, membakar bendera dan sebagainya. Tindakan itu menyebabkan pemimpin kanan Ikhwan juga telah ditangkap lah. Dan kebetulan ketika ditangkap beberapa pemimpin kanan Ikhwan juga yang ditahan itu, mereka telah jumpa bom dan senjata di rumah misalnya Hassan Asmawi, yang menyebabkan perjumpaan senjata ini menunjukkan kemungkinan Ikhwan ini sebuah pertubuhan politik yang cuba menunjukkan huru-hara dalam kerajaan. Dan dianggap sebagai usaha ini sebagai satu kejayaan kepada Free Officers, yang mana tahun 53 sebenarnya mereka dah haramkan semua parti WAF, parti komunis, Kesatuan Sekerja dan sebagainya. Kemuncaknya tahun 54 Free Officers mengharamkan Ikhwan pula, sebab ketika itu mereka tidak haramkan kerana mereka ada kepentingan. Selepas nampak bahawa mereka dah kuat, berpengaruh, Ikhwan tidak lagi diperlukan, mereka telah mengharamkan Ikhwan. Masalah tahun 54 juga berlaku melibatkan
setelah Ikhwan diharamkan, tahun 54 juga berlaku satu peristiwa apabila beberapa pimpinan Ikhwan telah menyokong tindakan Muhammad Najib yang meletak jawatan dengan harapan beliau memegang sebuah jawatan. Sebenarnya tindakan tersebut kita boleh anggap sebagai satu kesilapan. Sebab sebenarnya konflik antara Muhammad Najib dilantik menjadi Presiden Mesir tahun 52. Tetapi tahun 53 dah nampak bahawa beberapa tindakan Najib ini tidak direstui oleh Nasir yang merupakan arkitek sebenar, Gamal Abdul Nasir arkitek sebenar kepada Fuad Fisher dan juga sebagai orang mastermind sebalik kerajaan Mesir di bawah Fuad Fisher. Muhammad Najib ni hanya sebagai boneka saja. Nampaknya beberapa tindakan Nasir ini tidak direstui oleh Muhammad Najib dan Muhammad Najib juga tidak merestui beberapa tindakan Nasir. Jadi tindakan ini menyebabkan Najib terpaksa. Peringkat awal kita nampak Najib ini begitu menekan Ikhwan, tidak bersetuju, menangkap pegawai-pegawai. Tapi bila berlaku konflik antara beliau dengan kita sebut sebagai antara Nasir dan juga dengan Najib mula mengambil pendekatan untuk menyokong siapa? Menyokong Ikhwan. Jadi apabila dia cuba letak jawatan pada 23 Februari 1994, nampaknya antara pada peringkat awal Majlis Revolusi dipimpin oleh Nasir bersetuju sebab ini kehendak mereka. Mereka nak lantik Muhammad Najib sebagai boneka dan sebagai wakil orang yang berpengaruh, sebab Najib masa itu merupakan seorang jeneral tentera. Diletakkan di tempat itu sebagai satu usaha awal saja. Apabila mereka dah berpengaruh, mereka memang merancang untuk menjatuhkan Najib dan melantik Nasir sebagai pemimpin sebenar. Jadi apabila berlaku peristiwa cubaan meletak jawatan pada 23 Februari 1954 ini, Majlis Revolusi yang dikuasai oleh Nasir memang mengalu-alukanlah dan menerima peletakan jawatan. Tapi nampaknya Ikhwan dan beberapa rakyat Islam lain, termasuklah umat Islam Mesir, kemudian mengambil pendekatan menyokong agar Muhammad Najib dilantik semula sebagai Presiden Mesir yang sahlah. Tetapi tindakan tersebut nampaknya pada peringkat awal Majlis Revolusi tidak ada pilihan, kelihatan menolak sebab mereka memang merancang untuk menjatuhkan Najib yang tidak sehaluan dengan Nasir. Tapi nampaknya sebab kesokongan kuat kepada nama Muhammad Najib, jadi nampaknya Majlis Revolusi tiada pilihan dan Nasir tiada pilihan kecuali menerima semula. Dan dilihat tindakan ini, selepas itu 26 Februari 3 hari kemudian Muhammad Najib telah kembali memegang semula jawatan sebagai Presiden Mesir. Dan pada 28 Februari 2 hari kemudian dalam satu ceramah, kita lihat ceramah ini dihadiri oleh beberapa pimpinan Ikhwan, yang mana antaranya adalah Timbalan Musyawarah Ikhwan iaitu Abdul Qadir Audah secara jelas menyokong bahawa Najib ini mesti dilantik sebagai Presiden Mesir. Jadi tindakan terburu-buru menyokong Najib ini sebenarnya satu kesilapan sebab Najib nampaknya hanya mempergunakan Ikhwan sebagaimana Nasir dan Fuad Fisher mempergunakan Ikhwan. Jadi ini tidak disedari oleh Ikhwan. Dan tahun 1954 juga berlaku satu peristiwa iaitu perjanjian Mesir British berkaitan dengan Tulisan Suez. Tahun 1954 adalah telah diadakan satu mesyuarat yang melibatkan satu mesyuarat telah diadakan untuk menyemak semula Anglo Egyptian Treaty atau perjanjian British Mesir berkenaan dengan pengunduran tentera British. Sebab tahun 36 mereka telah tanda tangan perjanjian ini, yang mana dalam tempoh 20 tahun tentera Mesir akan keluar, tentera British akan keluar daripada Mesir. Jadi tahun 54 mereka telah buat mesyuarat ini, perjanjian ini untuk semak seluruh perjanjian, dan dalam perbincangan tersebut akhirnya tentera British bersetuju mereka akan keluar daripada Mesir. Tetapi British memberi isyarat bahawa mereka boleh kembali jika Mesir, jika Turki atau negara jika Mesir, Turki ataupun negara Arab lain diserang, diceroboh, mereka tentera British boleh kembali semula. Dan tindakan ini telah menyebabkan Hassan Hudaibi yang merupakan Musyawarah Ikhwan tidak bersetuju, menganggap bahawa Nasir terlalu berlembut, sepatutnya kena berkeras menyatakan tentera British kena keluar terus, jangan ada tindakan ataupun campur tangan lagi dalam hal ehwal ketenteraan Mesir. Dan tindakan ini menyebabkan Nasir melihat bahawa Hassan Hudaibi sudah
mengambil tindakan yang keras dan tidak lagi dapat bertolak ansur, dan nampaknya sesuatu perlu dibuat untuk memastikan semua anggota Ikhwan ini tidak lagi boleh berpengaruh dan boleh mengancam ataupun boleh menyebabkan ancaman kepada Front Officer dan kerajaan Mesir yang dipimpin oleh Majlis Revolusi. Jadi apa yang dibuat ialah, selepas peristiwa itu, Nasir telah nekat bahawa sesuatu perlu dibuat bagi mengelakkan Ikhwan ini mengancam pemerintahan Mesir di bawah Free Officers dan juga Majlis Revolusi. Jadi kemuncaknya berlaku pada bulan Ogos 1954 ini, kemuncaknya pelajar. Apabila anggota Ikhwan tahun 54 juga, selain daripada selepas peristiwa semakan semula pengunduran tentera British di Mesir tadi, tahun 54 juga berlaku satu lagi pergaduhan yang melibatkan anggota Ikhwan dengan anggota polis selepas solat Jumaat di Raudah, satu tempat di Mesir, di mana ini berlaku pada bulan Ogos 1994, dan rentetan daripada peristiwa itu berlaku beberapa siri pertempuran antara anggota Ikhwan dengan polis Mesir. Misalnya di pergaduhan yang berlaku bulan September 1994 di Tantar dan juga Mit Wamar, dan juga bulan yang sama tadi 10 September, ini 23 September berlaku pergaduhan antara anggota Ikhwan dengan beberapa pemimpin lain, pemimpin kerajaan. Disebabkan peristiwa pergaduhan pada bulan Ogos dan September tadi, pada 23 September 1954, akhirnya Majlis Revolusi mengambil pendekatan untuk membatalkan kerakyatan 6 rakyat Mesir. Antaranya yang utama adalah Said Ramadan. Said Ramadan ni adalah ayah kepada Tariq Ramadan, yang kita kenal sebagai seorang tokoh pemikir Islam, ulama Islam dan sarjana Islam. Said Ramadan ni ayah dia, yang mana ayah dia telah diwujudkan jawatan. Akhirnya ayahnya terpaksa berlindung di Eropah dan mendapat kewarganegaraan di Eropah lah. Said Ramadan misalnya tinggal di Switzerland, dan beberapa pemimpin lain. Jadi kita nampak di sini keras tindakan dibuat oleh kerajaan Mesir. Sebabkan tindakan demonstrasi tadi, beberapa pemimpin telah dilucutkan kewarganegaraan lah. Dan kemuncak kepada semua peristiwa ini adalah 54 juga berlaku satu peristiwa yang dipanggil sebagai usaha cubaan membunuh Nasir, yang berlaku pada 26 Oktober 1954. Peristiwa ini berlaku pada waktu malam. Pada 26 Oktober 1954, ketika itu Nasir sedang berucap di Iskandariah, Alexandria, pada waktu malam. Ketika Nasir sedang berucap, tiba-tiba ada 8 das tembakan dilepaskan. Tapi kebetulan semua tembakan tadi langsung tidak mengenai Nasir, tetapi terkena bumbung, lampu dan sebagainya. Dan Nasir dilaporkan ketika dia tembak terus berucap. Jadi digambarkan masyarakat melihat seolah-olah Nasir ni berani. Dan kalau ada cubaan nak menembak pun, Nasir masih meneruskan ucapan. Jadi peristiwa itu menunjukkan Nasir cuba tunjukkan dia ni mendapat perlindungan pada Allah, sehingga dalam keadaan terdesak begitu pun beliau masih boleh menyampaikan ceramah. Dan sebenarnya peristiwa ini telah sebenarnya dianggap sebagai kemuncak kepada usaha Nasir bagi mengharamkan Ikhwan dan membuang terus pengaruh Ikhwan daripada politik Mesir. Peristiwa ini menyebabkan esoknya Menteri Pertahanan Zakaria Muhyiddin telah menangkap lebih daripada 7,000 anggota Ikhwan, yang mana mereka semua telah dibicarakan dengan perbicaraan cukup berat sebelah, dan ramai di kalangan mereka dilaporkan terpaksa mengaku salah atas kesalahan mereka kerana teruk diseksa di penjara. Dan pada bulan 1 November, beberapa hari kemudian, satu tribunal rakyat telah ditubuhkan untuk membicarakan kes yang kes tersebut yang dianggap mengancam negara, yang dipimpin oleh Kolonel Anwar Sadat, yang mana kita lihat peristiwa ini menyebabkan akhirnya pada 14 November 1954 Presiden Mesir iaitu Muhammad Najib akhirnya digulingkan kerana dianggap mengancam negara. Beberapa tindakan beliau dianggap mengancam negara, dan beliau telah dikenakan tahanan rumah sehingga beliau meninggal dunia. Dan kemuncaknya adalah 4 Disember 1954, 7
pemimpin Ikhwan telah digantung sampai mati kerana dianggap mengancam negara. Antaranya adalah pembunuh yang dilaporkan pembunuh yang dilaporkan cuba membunuh Gamal Abdul Nasir, iaitu Mahmud Abdul Latif. Mahmud Abdul Latif ni sebenarnya dikatakan anggota bersenjata Ikhwan yang dilaporkan dia lah cuba membunuh, dan dia juga telah dikenakan hukuman gantung di samping Hasan Hudaibi dan Abdul Qadir Audah. Abdul Qadir Audah adalah ketika itu adalah timbalan Mursyidul Am. Hasan Hudaibi Mursyidul Am. Tetapi Mahmud Abdul Latif digantung, Hasan Hudaibi digantung, dikenakan hukuman gantung, dan juga yang ketiga adalah Abdul Qadir Audah. Tapi yang digantung ketika itu adalah Mahmud Abdul Latif dan Abdul Qadir Audah, kerana Hasan Hudaibi dilaporkan tua dan tidak sesuai untuk digantung, jadi dibebaskan, dikenakan penjara seumur hidup. Dan 7 dipenjarakan seumur hidup, 2 dipenjarakan 15 tahun, dan juga 2 dibebaskan, termasuklah adik kepada Hasan Al-Banna, Abdul Rahman Al-Banna. Dan sebenarnya ketika sebelum Mahmud Abdul Latif dan juga Abdul Qadir Audah digantung, ramai negara-negara dan pemimpin Arab seperti daripada kerajaan Syria, penggabungan negara Iraq, dan juga menteri luar di Liga Arab cuba berbincang dengan kerajaan Malaysia agar jangan tergesa-gesa menggantung pemimpin Ikhwan ini. Tapi nampaknya mereka tidak bersetuju. Akhirnya Mahmud Abdul Latif dan juga Abdul Qadir Audah dan beberapa pemimpin lain ini telah digantung. Jadi ini telah merupakan satu tekanan yang berlaku. Tapi pelajar-pelajar kena faham dalam beberapa kajian yang dibuat, sebenarnya British ada peranan dalam usaha Nasir untuk mengukuhkan pengaruh dia. Kerana dilaporkan Nasir sebelum ini pernah dibocorkan bahawa sebenarnya British ini pernah berjumpa dengan Nasir, bahkan dengan Ikhwan. Dan perjumpaan antara British dengan kedua-dua pertubuhan, dengan kerajaan Mesir di bawah Majlis Bulusi dan Nasir, dan juga dengan Ikhwan ini ada agenda tersendiri. British dilihat cuba melaga-lagakan dua pertubuhan ini, akhirnya menguntungkan British. Sebab ada rekod British, sebab Nasir dilaporkan pernah mendapat maklumat bahawa Ikhwan pernah berjumpa dengan wakil British. Ini yang menyebabkan Nasir berpendapat bahawa Ikhwan tidak boleh dipercayai dan tindakan keras perlu diambil dari Ikhwan. Tetapi juga dalam satu laporan British dilaporkan bahawa sebenarnya British juga terlibat dalam usaha bagi memberi tekanan kepada Ikhwan. Sebab itulah dalam peristiwa cubaan bunuh terhadap Nasir pada bulan Oktober 1984 dilaporkan sebenarnya benda ini telah dirancang. Sebab itulah tembakan-tembakan satu yang dilepaskan, satu peluru pun tak kena kepada Nasir. Seolah-olah semua dah dirancang. Memang boleh bukan ketika itu menjadi sasaran pembunuh, tetapi lebih kepada nak menjadi asbab kepada bahawa cubaan bunuh itu dibuat oleh anggota Ikhwan, dan kemudian Ikhwan perlu diharamkan kerana cuba membunuh pemimpin negara dan juga mengancam keselamatan negara. Jadi pelajar, saya boleh simpulkan di sini bahawa peristiwa sejak daripada tahun 48 sehingga tahun 54 ini adalah peristiwa besar yang telah memberi ujian, yang merupakan ujian besar ataupun satu tekanan dan cabaran besar dihadapi oleh Ikhwan, yang mana disebabkan mereka berpengalaman menghadapi ujian-ujian dan cabaran ini yang membolehkan mereka terus bertahan sehingga ke hari ini. Baik pelajar, saya rasa setakat itu saja kuliah saya pada hari ini. Jadi kita akan sambung dalam kuliah akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.